Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati Allah? Semoga anda semua sihat walafiat dalam menjalani ibadah puasa yang penuh dengan kesyahduan, yang penuh dengan keberkatan insya-Allah, dan kita harapkan anda juga telah mendapatlah peluang untuk bersolat tarawih di masjid-masjid serata Singapura, dan kita harapkan juga dengan norma baharu ni kita biasakan diri, insya-Allah kita juga harapkan pada Ramadan akan datang menjadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang ni. Baiklah, bersama saya pada petang yang penuh barakah ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fizar. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sangat-sangat sihat. Bagaimana Ramadan ni Ustaz? Oh, puasa tu mencabar. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana cabarannya tu? Cabarannya untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi lebih daripada itu Ustaz. Dan kita bertugas di masjid kan. Masya Allah, dengan persiapan kita lakukan untuk memudahkan para jemaah untuk beribadah di masjid itulah. Itu pun juga satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Semoga dipermudahkan insya-Allah. Amin insya-Allah Ustaz. Baiklah Ustaz, pada petang ini sebenarnya kita nak teruskan berkenaan dengan tentang ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita dah melalui keadaan COVID-19 ni dah hampir setahun lebih Ustaz. Jadi dan pastinya ada suara-suara ramai tertanya-tanya bilakah perkara ini akan berakhir. Okey. Bilakah kita nak sambung kehidupan seperti pra-Covid yang biasa kita tu. Jadi pastinya kita dah dengar banyak kali orang kata ini adalah satu ujian Ustaz. Jadi bagaimana tu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya uji iman kita sebagai orang Islam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Muslim ni pukul 5 petang dia ajak berborak, dia ajak berborak, Masya Allah. Ustaz ajak berborak. Nampak sangat lemahnya Ustaz Muslim ni waktu Ramadan ni. Kan, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu soalan yang saya kira penting sekali lah. Macam mana kita nak lalui Ramadan yang penuh dengan cabaran ini. Dah seminggu kita berlalu dan kita dah mengalami bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah, dan yang merupakan Ramadan yang kedua yang mungkin saya kira sebagai satu Ramadan yang penuh dengan kesyahduan lah. Sebab tu saya nak mulakanlah petang ni dengan syair orang tua-tua. Orang tua-tua ni kalau buat syair ni memang hebat. Dia memang sedap didengar, dan pada waktu yang sama banyak intipatinya ataupun makna yang tersirat di dalamnya. Mungkin dapat terjawab soalan yang telah diajukan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Muslim lah. Syairnya berbunyi, lepaslah juga hari yang keempat, jagalah lidah, jangan mengumpat, terus berzikir selagi sempat, sepanjang waktu tak kira tempat. Godaan akan terus menghampir, terhadap harta janganlah kikir, kerana kelak Ramadan berakhir, menyesal jua akan terfikir. Bacalah Quran, tak mengapa lambat, kalaulah lancar, sudah pun juz 4. Yang penting tajwid dipakai cermat, agar maknanya tidak pernah tersesat. Ramadan yang saya kira lah Ustaz Muslim, yang telah dikatakan oleh orang tua kita, orang dulu melalui syair ini, memanglah Ramadan ni kalau tak kira Covid pun banyak cabaran dia. Kan kita yang terbiasa 11 bulan lamanya hidup bermaharaja lela, makan sesuka hati, lagi-lagilah ada Food Panda. Kan saya tengok Ustaz Muslim pun macam saya pun dah lebih kurang macam Panda. Kan ada Grab Food. Tambah pula ada aplikasi baru anak Melayu Islam kita, Hungry. Ada mudah. Bungkus. Makin mudah. Kita ni duduk stres-stres, tinggal nak letak order je. Langsung sampai makanan tu 20 minit. Macam pakai jin pula. Kan? Mudah. Nak bubble tea dapat, nak nasi lemak dekat Boon Lay pun dapat, nak tulang pun dapat. Jadi selama 11 bulan kita dah terbiasa. Kerana kebanyakan daripada kita dah terbiasa work from home. Kerja dari rumah.
Kalau saya tak pernah rasa work from home, jarang kerana selalu on the ground. Kan? Tapi ada di kalangan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dah terbiasa kerja di rumah. Jadi kerja dia tak ada lain, tak bukan mengunyah aja. Jadi 11 bulan dah lepas, dah lewat. Masuk bulan Ramadan ni tiba-tiba satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Memang norma baru, tapi cabaran tetap ada. Kalau dulu kita katakan bahawa ujian tu lebih daripada menahan lapar dan dahaga, Ustaz, saya kira menahan lapar dan dahaga ni merupakan cabaran yang terbesar saat ini. Di samping cabaran-cabaran yang lain. Kalau dahulu orang mungkin katakan jaga makan, jaga minum tu mudah. Kerana mereka terbiasa kerja kat luar, sibuk dan sebagainya, tak terhiraukan tentang kelaparan dan sebagainya. Tapi kerana sudah terbiasa ya dengan suasana bekerja di rumah di mana semua makanan dan minuman tu sekadar capai aja. Sekarang ni satu perubahan yang berbeza lah. Capai apa? Sama ada dekat depan tu dia capai makanan atau capai handphone? Ya, handphone ataupun Netflix ataupun Disney Plus. Macam-macam ada sekarang. Awak nampak dia tajuk dia Disney Plus. Kan? Jadi yang kita nak lihat sekarang ni bagaimana Allah menguji kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini kan. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni memang banyak. Sebab tu Ramadan ni Ustaz. Saya kira Ustaz pun dah hafal ayat tu di mana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim tentang Al-Quran ataupun Ramadan itu telah pun diberikan kepada orang Islam agar mereka belajar untuk bertakwa. Dan penurunan ayat ini adalah merupakan satu anugerah. Kalau kita lihat maknawinya, kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Kalau kita ikut bahasa Inggerisnya adalah prescribe. Dalam bahasa Melayu telah diberikan, telah dianugerahkan ataupun telah dimaktubkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita gunakan kutiba itu adalah seperti prescribe. Yakni prescribe itu prescription. Kalau kita pergi doktor, doktor selalu kasih ustaz Muslim apa? Obat. Apa nama dia tu? Prescription. Kan? Betul. Kenapa doktor kasih prescription? Jadi kita makan ubat tu pada masa yang betul dengan kuantiti jumlah yang betul. Masa yang betul, kuantiti yang betul. Kenapa? Agar penyakit tu dapat dihilangkan. Tapi in the first place, macam mana keluar prescription tu? Sebab doktor dah diagnose kita. Dah ada diagnosis? Dah ada. Jadi bila kita jumpa doktor, doktor dah diagnose dah. Oh, kamu ni sakit kehilangan rambut. Nah, aku kasih kau krim rambut. Contoh. Kamu ni nampak tembam sikit. Doktor kasih prescribe pil mengurangkan tembam. Contoh. Kan? Tak mungkin pun tak ada lah. Jadi prescription tu ada. Demam, Panadol. Kan? Batuk, cough syrup. Semua ada prescription dia. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal dah. Allah tak bilang kita diagnosis sakit kita. Allah tak bilang kita kekurangan diri kita. Allah tak memberitahu kita secara secara mendatar ataupun publicly announce. Kekurangan kamu sebegini dan sebegitu. Tapi Allah dah kata kutiba alaikumusiyam. Ia merupakan satu perubatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah intervention ilahi untuk mendidik kita agar diri kita kian terurus. Yalah, dari segi kata orang tu kita punya karakter decorum, kita punya akhlak supaya akhlak kita lebih murni, lebih mulia. Tutur bicara kita, percakapan kita. Nah, this is dengan di sekeliling kita lah. Kerana ada istilah a hungry man is an angry man. Orang yang lapar itu adalah orang yang marah. Samalah kalau ustaz Muslim lapar, ustaz Muslim marah-marah tak? Tak, ustaz Muslim senyum-senyum saja. Itu yang lebih bahaya kalau ustaz Muslim senyum-senyum. Ya? Jadi banyak apa kata orang tu dia punya diagnosis dia. Yes. Kemudian Allah juga cakap tentang dalaman kita. Tentang hati kita. Tentang kita punya riak kita, ujub kita, takabur kita dan sebagainya. Jadi Ramadan ni merupakan satu fasa, satu obat, satu platform untuk kita mengolah diri kita kembali, mensekolahkan diri kita kembali menjadi orang yang sebetulnya kembali kepada keadaan fitrah. Nah, di situ ada Aidul Fitri. Kerana kembalinya manusia tu kepada fitrah sehingga dia tu celebrate Aid, ya. Dia ada some kind of perayaan untuk menyambut kembali kefitrahan dirinya yang suci. Jadi di sini Allah memang akan terus menguji. Dan ujian yang terbesar tu bukanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Allah memang menguji, tapi ujian terbesar adalah diri kita sendiri. Dengan mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita yang dah terbiasa melakukan perkara-perkara yang salah. Jadi Ramadan tu Allah menguji semua daripada panca indera kita supaya ia tersusun kembali.
menjadi fitrah dan menjadi asal seperti biasa. Wallahu alam. Ujian yang banyak daripada segi kita punya fizikal, dari segi hati kita. Jadi untuk apa? Supaya kita tu dapat suci kembali. Betul. Bukan hanya cakap suci daripada, orang kata kalau kita istinja tu suci daripada kotoran-kotoran yang luar kan, hadas dan sebagainya, tapi dalam kita pun kita perlu sucikan. Jadi ini adalah salah satu prescription yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada manusia lah. Betul Ustaz. Jadi kalau kita, itulah cara macam mana kita nak menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan puasa ni. Ia adalah satu anugerah Allah dan juga ujian bagi kita untuk kita ni dapat teruskan sebagai orang Islam yang lebih baik Islamnya. Sebab nama saya Muslim kan, jadi macam lebih Muslim ni macam kelakar Ustaz. Baiklah Ustaz. Jadi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat norma baharu ni pasti ada ketidakselesaan pasti ada ketidakselesaan. Kita tak dapat nak daftar untuk tarawih. Mungkin ada yang belum dapat mendaftar. Bukan semua, tapi mungkin sebahagian masih belum dapat. Mungkin sebab dah penuh seluruh masjid Singapura, semua booking dah penuh daripada satu hari bulan Ramadan, satu malam pertama Ramadan sampai malam ke-10. Mungkin ada yang aku tak dapat nak pergi masjid dan sebagainya. Jadi Ustaz, bertitik tolak daripada keadaan yang seperti ini. Orang tak dapat nak tarawih, orang mungkin akan berada di masjid kita hadapi orang-orang yang mungkin tak dapat booking. So macam mana kita ni nak dapatkan supaya ketakwaan kita ni dapat dihidupkan lagi atau disemarakkan lagi, walaupun dengan peluang ke masjid itu berkurangan. Oh, jadi tu soalan dia. Yes. Nampak sangat puasa ni Ustaz Muslim. Masya-Allah. Tuan-tuan, bulan puasa-puasa ni Ustaz Muslim punya bahasa titik tolak dia pakai. Nah, tuan-tuan puan-puan, sudah terbiasa Ustaz. Bila kita ni sebagai seorang hamba Allah, bila ada benda yang baru, okey, kita tak tepilah registration kat masjid lah. Tak tepi registration kat masjid, kita baru-baru ni Ustaz, sebelum Ramadan lah, saya pergi ke zoo. Zoo negara. Yalah ziarah saudara kita yang ada kat sana. Kan biasalah sebelum Ramadan tiba kita menziarahi saudara-saudara kita. Jadi satu zoo lah. Boleh jumpa Aming dan sebagainya. Jadi waktu saya ke meninggal, bila meninggal Allah tak tahu. Masukkan sekali dalam tahlil jamak namanya. Tuan-tuan, saya ingat lagi pada ketika itu, ini bukan masjid, ni zoo negara. Jadi setahu saya, kalau kita nak pergi ke zoo negara, dah beli tiket pada ketika itu, kita nak kena buat booking kalau nak masuk zoo. Kalau naik safari, river safari dia maftuh, dia buka aja, boleh masuk lah. Tapi kalau nak masuk zoo negara, dia kena ada booking. So bermakna yang river safari, naik safari boleh walk in, dah ada tiket. Boleh walk in. Tapi zoo, tiket dan booking. Jadi ini dah jadi forum zoo pula. Jadi maksudnya kat sini, nak masuk zoo ketika itu, nak kena maklumkan lah pada pegawai jam berapa masuk. Jadi kalau Ustaz pergi ke zoo, tuan-tuan pergi ke zoo, bookingnya pukul 4, tapi tuan-tuan sampai pukul 12, tak boleh masuk. Kalau dah beli tiket pun, tapi tak booking pada hari itu untuk masuk, tak boleh masuk. Kerana zoo lebih padat. Kerana kalau dikirakan zoo lagi besar lah. Jadi saya ingat lagi pada ketika itu tak masuk, taklah ramai orang mana pun, tapi orang tu dia lupa nak letak jadual dia nak datang. Jadi kerana norma baru ni, dia dah terbiasa beli tiket saja, langsung dia masuk. Sekali ketika itu ditahan. Kerana tak dapat nak masuk zoo. Dan zoo pada ketika itu tak penuh pun. Tapi pegawai mengatakan tak boleh masuk. Kerana ada tiket tapi tak tetapkan waktunya untuk masuk. Dia katakan kalau nak masuk river safari, masuklah dulu. Kerana you kena buat booking masuk. Hatta kalau kosong pun you kena letak buat booking. Ini sistem nama dia. Meskipun kosong, tetap nak kena akur dengan sistem yang telah ditadbirkan supaya menjadi satu elakan daripada masalah yang lebih besar. Masalah demi kemaslahatan manusia dan juga ahli-ahli zoo negara itulah. Kan takut-takut harimau kena COVID, sakit dia. Kan tak dapat mengaum tuan-tuan. Jadi di sini saya akur kerana dengan perubahan baru, biasalah kita ni mesti ada reaksi. Kan kalau kita order makan, datang lambat, mengamuk kita.
Betul tak? Kita order food panda. Sampai lambat sikit kerana hujan, tuan-tuan. Sampai 5 minit lambat. Oh, marah kita. Kan? Mengamuk kita. Salah siapa tu? Salah kedai makan ke? Salah food panda ke? Ataupun salah panda tu sendiri? Kita tak boleh nak salahkan kerana memang cuaca keadaan memang tak mengizinkan. Adakah kita nak salahkan Tuhan? Tak boleh juga. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, ini merupakan salah satu lagi ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya kira ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada kita waktu COVID ni adalah ujian kesabaran. Untuk kita kekal bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan pada kita sebagai satu ujian untuk meneliti tahap kesabaran kita, tahap keimanan kita, tahap ketakwaan kita. Alhamdulillah. Dengan berlakunya COVID, kian tersebar dan kian terpancar keimanan masyarakat kita. Yang rindukan masjid, yang rindukan mungkin suasana solat Jumaat, yang merindukan tarawih, yang merindukan suasana kita beriftar beramai-ramai dan sebagainya. Tapi ini tidak menjadi penghambat jikalau tersekat, tuan-tuan perempuan. Kerana, sekali lagi, ini merupakan satu ujian daripada Allah. Mungkin ada yang masih tak terima. Alah, biasalah. Kita sebagai manusia ni memang begitu. Kan? Tapi bagaimana kita nak menzahirkan kesyukuran kita? Kerana ada yang fikir, Ustaz, cara saya ni menzahirkan kesyukuran saya kepada Allah, saya pergi ke masjid. Cara saya menzahirkan kesyukuran saya kepada Allah, saya pergi tarawih jemaah. Lagi-lagi kalau imam tu ustaz Muslim. Aduh, punyalah hebat. Kan? Semua ustaz kat sini Muslim, alhamdulillah. Tak ada ustaz yang non-Muslim. Kan? Jadi, lagi-lagi kalau ustaz Muslim yang bawa tarawih tu, ya Allah, sayupnya suara ustaz Muslim ni. Single pula tu, Masya Allah. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak begitu rupanya. Kan? Kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak cara je. Memang Allah sudah firmankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan? Jikalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunjukkan, maka sebarkan, maka laksanakan apa? Doa salah satunya. Ibadah. Tak semestinya semayang ni dekat masjid je makbul diterima, kat rumah pun boleh. Kan? Nak kena cari imam je lah. Kan? Imam kat rumah tu, ustaz, ya Allah, begitu juga surah dia, ustaz. Kan? Kalau kat masjid, imam dia banyak follower dia. Kalau kat rumah, follower imam tu cuma rakib ngatik je follower. Mana-mana dia pergi rakib ngatik ikut je follower. Ada juga follow 2 orang. Dan ada juga fans. Ada fans juga kipas-kipas. Tapi kau pakai aircon, tu leceh. Kan? Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Maka pada waktu itulah kita melahirkan sifat tambah ilmu. Hafal surah yang baru, ya, belajar tajwid dan sebagainya. Dan kemudian persiapkan diri menjadi seorang imam, persiapkan diri dengan kelengkapan fikih yang mungkin selama ini kita tak ambil endah sangat kerana dah terbiasa dibuai dengan adanya imam di hadapan. Maka pada ketika inilah dia jadi lebih adventurous, ustaz. Betul. Selalu kita katakan, nak pergi mana, nak bina masjid. Suka cakap bina masjid. Tapi kok rumah tak jadi macam masjid? Imamnya mana? Imamnya mana imamnya? MC. Abadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tak semestinya dengan ketidakhadiran kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni kita jauh daripada Allah. Tak semestinya kita ni tak dapat hadirkan diri dan sanubari di masjid ni. Tak boleh kita nak sedekah. Tak semestinya kita ni tak boleh nak beriftar beramai-ramai. Tak ada barakah dalam kehidupan. Tuan-tuan, rumah kita dalam masjid kita. Imam kita adalah suami kita, ayah kita, anak lelaki kita dan sebagainya. Kalau tiada sang lelaki kat rumah, maka si ibu boleh jadi imam kepada si anak perempuannya. Seorang perempuan boleh jadi imam kepada perempuan yang lainnya, wanita yang lainnya dalam rumah itu. Maka kita jadikan masjid itu sebagai satu rumah. Ustaz tak hafal, carilah Quran berdiri. Quran yang berdiri dengan sendirinya pakai tiang, ustaz. Ini bukan zaman Nabi Musa AS ada magic show. Tak ada. Belilah tiang tu sendiri. Investlah sikit. Beli Quran besar. Jangan pakai Quran kecil aja kan. Tengah nak baca tu, tengok. Ustaz boleh pakai handphone tak jadi imam? Tak boleh. Takut-takut tengah pakai aplikasi Quran tu tengah solat, tiba-tiba ada call. Bedah tengah solat, call lagi. Nanti lagi. Leceh sudah. Jadi, jadikan rumah sebagai masjid. Yang kedua, tak boleh sedekah, ustaz. Tak pergi masjid, tak boleh sedekah.
Boleh tak? Boleh. Sedekah melalui e-tabung ke, Boleh. pakai bank transfer PayNow. Jadi kalau para jemaah nak menderma ke Masjid Al-Muttaqin, anda boleh tuliskan UEN number S80MQ0020C. Ya, itu kalau untuk pay now lah. Terus Ustaz Muslim masuk bab PayNow. Jadi tak semestinya kita tak dapat pergi ke masjid, Ustaz. Kita masih lagi boleh berlaku baik dengan kita memberikan sedekah, kita boleh bayar fidyah, kita zakat kita melalui e-portal yang telah disiapkan. Boleh lungsuri portal-portal yang telah disiapkan oleh pihak Majlis Agama Islam Singapura ataupun oleh pihak Masjid Muttaqin sendiri. Yang ketiga, berbuka puasa secara berjemaah. Tuan-tuan, kini waktu Covid, kita pun tak nak bercampur dengan orang ramai sangat. Kita tak tahu keadaan macam mana, tak seimbang, tak stable keadaan kat luar sana. Kita pun belum kena vaksin lagi. Kan? Ramai yang belum kena vaksin lagi. Jadi kita nak kena berjaga-jaga. Kerana berjaga-jaga itu juga menjaga diri dan ahli keluarga merupakan satu ibadah yang besar yang mungkin kita lupa selama ini di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Maka tak dapat berbuka dengan orang ramai, maka kita boleh sumbang. Kita boleh sumbang, contoh ada sahabat-sahabat saya yang keluarkan program-program bayar fidyah di masjid untuk mengagihkan makanan kepada orang yang susah, ataupun masih lagi di masjid-masjid mengagihkan juadah berbuka puasa kepada penerima-penerima zakat. Kita boleh bantu mereka secara tak langsung, tak makan bersama-sama, tapi secara ruhiyah mereka tahu, oh rupanya si fulan bin fulan yang telah pun menyumbangkan makanan kita pada hari ini. Kan, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, tak makan bersama-sama, tapi semua orang makan pada waktu yang sama dengan sumbangan anda. Tak semestinya pahala kita akan berkurangan sedikit pun. Bahkan ia akan kian bertambah. Dan inilah caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sebalik Covid yang berlaku, mungkin ada suram waktu dan sebagainya, tapi rupa-rupanya Allah menganugerahkan kepada kita sinaran matahari yang mungkin kita tak pernah lihat pancaran keimanannya dan juga maknanya selama ini. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ramadan pada tahun lepas banyak juga mengajar kita kerana masjid ditutup secara keseluruhannya, tak ada ibadah di masjid langsung. Ya, tak berbuka mahupun bertarawih, mahupun berqiyamul lail, mahupun solat. Waktu semua dah tutup dah. Masa ketika itu kan mungkin dia telah mengajar kita untuk menjadi, orang kata, belajarlah nak jadi orang, jadi imam, belajar macam mana nak hidupkan amal di rumah dan sebagainya. Dan kerana mungkin sebab tahun ini ada sedikit kelonggaran, maka banyak harapan telah diletakkan kepada nak kembali beribadah ke rumah Allah. Kembali untuk bertadarus, kembali untuk beriktikaf, tapi masih ada perkara-perkara yang terhad sangat untuk masyarakat kita. Tapi mungkinlah para jemaah yang saya dapat lihat ni, kerana kesyukuran kita atau kesabaran kita, pada tahun lepas, syukurnya kita Allah Ta'ala berikan peluang untuk tahun ini walaupun terhad untuk kita dapat ibadah di rumah Allah. Jadi insyaAllah para jemaah muslim-muslimah, kita rehat sebentar, kita berjumpa lagi selepas ini. Selamat kembali ke Rahmatullah. Kita kat masjid kan Ustaz? Betul. Jadi masjid ni adalah tempat sumbernya rahmat Allah. Betul. Jadi kalau jemaah masuk yang datang masjid, saya ucapkan selamat kembali ke rahmatullah ya. Jadi bukan maksud kembali ke rahmatullah tu hanya untuk orang meninggal, tapi sebenarnya bila kita masuk masjid tu dia recharge balik. Masya-Allah. Jadi hari-hari saya dapat recharge, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita teruskan kepada soalan yang saya ingin ajukan, yang terakhir dan yang ketiga. Bagaimana dapat kita tambah mutu atau kualiti ibadah kita ni di rumah? Di rumah kerana kita tak dapat mungkin banyak bertarawih di masjid, supaya kita dapat menghayati Ramadan ini dengan lebih mendalam, agar madrasah Ramadan ni menjadi satu perkara yang bermanfaat sangat bagi kita.
Okey. Baik. Jadi kita nak bincang Ustaz. Macam mana nak naik tarafkan, macam mana nak menambah mutu dan kualiti kita beribadah pada bulan Ramadan ini kan. Betul Ustaz kata. Saya tadi hampir terkejut bila Ustaz kata selamat kembali ke rahmatullah. Bila pula kita meninggal sama-sama. Kan? Tapi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, benar. Bila kita sebutkan tentang rahmat Allah, begitu besar sekali rahmat Allah pada bulan Ramadan. Syahrul Rahmah. Ini merupakan satu bulan yang penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, kan COVID, mana ada rahmat? Kita nak pergi masjid pun tak boleh. Mana ada rahmat Ustaz? Tuan-tuan, itulah ada rahmahnya. Kerana kita sekarang ni berpeluang untuk menjadikan rumah kita masjid. Benar. Kita berpeluang nak meluas jaringkan lagi jaringan masjid-masjid yang ada kat Singapura. Kalau dulu cuma ada 70 masjid, 72 masjid saja secara fizikalnya, sekarang saya kira, kalau nak kira jumlah penduduk Islam di Singapura tu, memang beratus ribu. Banyak. Dah beratus ribu masjid yang ada kat Singapura. Masya Allah. Pada waktu yang sama, beratus ribu jemaah sedang didirikan. Subhanallah. Ini yang hebat. Ini yang kita nak. Jadi bagaimana kita nak tambah kualiti Ramadan tu sendiri? Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah pada Ramadan. Ramadan ni memang meskipun dia ni dalam 12 bulan Islam yang ada, dia bulan yang keberapa Ustaz? Ke-9. Yang ke-9. Dia bukan nombor 1. Dia bukan king in terms of nombor yang ada. Kalau 12 bulan, dia nombor 1. Kerana dia raja. Tak. Meskipun dia nombor 9, dia tetap raja. Mana ada bulan lainnya perlukan mufti keluar kat TV cakap isytihar besok berpuasa? Ada? Tak ada. Tak ada kerana dia raja. Hanya raja saja yang ada protokol seperti itu. Kalau kita ada tetamu yang hebat, ya, yang kita undang datang ke rumah, letaklah menteri ke, hebat sangat menteri. Kita cakap, ustaz Muslim ke, kita jemput datang rumah jadi imam. Bayar je lah $85. Tak ada masalah. Kan kita jemput. Saya punya rate lain Ustaz. Oh, lain lagi? Lain. Allah, bayar ke masjid saja. Infak. Tak, saya punya rate, saya cakap dengan orang, pay now je. Nampak berapa dengar. saja. Ya? Contohnya lah, kita ada tetamu yang hebat. Kita jemput datang ke rumah. Ya? Kita sudah semestinya nak mempersiapkan kan rumah kita. Nak vacuum, masak pun nak sedap. Suasana pun hawa nak kena, kalau ada aircon tu dah pasang aircon siang-siang. Setengah jam sebelum orang datang dah pasang aircon. Sedap aja. Spray sana sini. Spray sana sini kan, keringkan tempat, licinkan tempat dan sebagainya. Jangan ada habuk. Itu baru rumah. Belum lagi kita punya pakaian. Pakaian kita pun nak cantik. Lagi-lagi kalau masuk TV atau masuk surat khabar, dia mesti nak hias perhiasan yang cantik-cantik. Dia nak pakai yang komplit, yang cantik. Jadi orang nampak indah belaka. Ramadan adalah raja, tuan-tuan. Dan pemiliknya adalah segala raja yang ada di muka bumi ini dan juga di akhirat nanti. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Malikul Quddus. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan raja segala bulan kepada raja segala nabi. Dan raja segala nabi telah menganugerahkan dan meninggalkan satu harta yang begitu hebat dan besar kepada raja segala umat. Dan kita sebagai umat yang terpilih daripada golongan nabi, insan yang sangat dipilih dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajarkah kita kalau kita tak ambil indah tentang Ramadan? Tapi salah juga kalau kita hanya mengagungkan Ramadan, tapi 11 bulan yang lainnya habis, hancur lebur. Kerana apa? Kerana terlalu mengagungkan Ramadan sehingga Ramadan tu pergi, dia sekadar menjadi satu aktiviti tahunan saja. Maka hilanglah rasa hasrat nak pergi ke masjid. Hilanglah rasa hasrat nak berpuasa, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hilanglah segala hasrat jiwa dan raga untuk bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Maka kita di golongan orang yang rugi. Jadi kalau kita nak lihat introspeksi diri, bagaimana Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang bakal datang ni. Andai kata kita di kalangan mereka, dengan hadirnya Ramadan yang baru tak terasa, terjentik, terusik hati kita. Ni dah 8 hari dah berlalu ni, dah seminggu lebih ni. Maka bagaimana keadaan puasa kita pada saat ini? Bagaimana keadaan kualiti solat kita? Bagaimana keadaan kualiti sedekah kita? Ingat tuan-tuan, sekarang ni ekonomi kian memulih. Keadaan kian memulih. Yang dari dulu tu suka sangat work from home, sekarang dah tak ada lagi choice. Dah nak kena balik pejabat dah. Ini artinya ekonomi kian berpulih. Saya pun memang tak sabar sangat nak tunggu border buka. Mahal minyak Singapura ni. Kan? Tapi hidup juga alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi artinya ekonomi kita makin bertambah. Pendapatan kita kian bertambah.
keadaan kedudukan kita juga kian bertambah dan memulih. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperkukuhkan kualiti, tahap rezeki kita, financial kita dan sebagainya, maka jangan kita ubah gaya kehidupan. Kita ubah gaya pemberian. Semoga Allah kian memberi pada diri kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, bagaimana caranya kita nak menukuk tambah, naik taraf, tambah mutu dalam kualiti ibadah kita? Pada bulan Ramadan ni, banyak sangatlah. Kalau nak cakap tak cukup setengah jam ni. Sampai ke buka esok hari tak habis kita berbuat. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita start very simple. Kita belajar bersyukur. Macam tadi saya katakan, kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala amal yang boleh kita lakukan. Dan pada waktu yang sama, jangan kita mengkufuri nikmat Allah. Jangan kita jadi takabur. Jangan kita jadi orang yang riak. Jangan kita jadi orang yang ujub. Jangan kita jadi orang yang suka mencari pasal dengan orang lain. Memang pada saat ini, cabaran kian bertambah. Tapi apalah sangat cabaran yang mungkin kita hadapi, nak letakkan booking dan sebagainya, tak dapat berpeluang nak pergi ke masjid, ia tak semestinya mutu keislaman kita terhambat. Ia tak semestinya dengan kita tak datang masjid untuk solat Jumaat dan sebagainya, mutu dan kualitas ibadah kita ni kian berkekurangan. Tidak. Bahkan dia boleh bertambah dengan kita kian menjadi orang yang lebih kukuh, lebih resilient dalam diri kita. Kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa yang kita laksanakan. Mula hadirkan Allah pada setiap saat kelakuan kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau kita pergi ke kerja, involve Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikirlah. Ya, betul. Kita boleh zikir munajat dalam kereta ataupun dalam MRT dan sebagainya, dalam bas, secara sendiri dalam hati. Kita boleh membaca zikir munajat, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita boleh baca Al-Fatihah, contohnya yang tak hafal banyak kan, boleh baca juz amma, ataupun kita mencari peluang macam mana nak bersedekah dan sebagainya. Alah, sekarang dunia digital, saya yakin pasti ramai di kalangan kita yang naik public transport, kan, telinganya tersumbat. Betul? Telinganya tersumbat. Tersumbat dengan apa? Kapas ke Ustaz? Tuan meninggal. Tersumbat dengan airpod lah, earpiece lah, apalah. Sudah pasti ada benda yang didengarkannya, bisikan-bisikan. Maka kita elakkan daripada dengar bisikan-bisikan syaitan. Kita elakkan daripada dengar kepada perkara-perkara yang mungkin boleh melalaikan kita daripada panggilan Allah. Nah, itu cara yang pertama. Kita boleh dengar. Contohnya syarahan seperti ini. Ulang lagi. Ustaz-ustaz yang lain. Pergi ke YouTube, cari siri syarahan bersama Ustaz Muslim. Contohnya. Carilah dengar. Ataupun mana-mana ustazah yang kamu minat. Sudah pastinya Masjid Mutakin ada siri rancangan dia sendiri. Majlis Agama Islam pun ada dia punya siri rancangan dia sendiri. Persatuan-persatuan dan badan Islam yang lain juga ada banyak info-info tentang melalui syarahan-syarahan dan sebagainya. Dengarkan. Banyak ada ruang. Maka yang pertama, kita memasjidkan diri kita. Waktu-waktu kita jangan kita lalaikan dan kita hapuskan dengan mendengar perkara-perkara yang tak elok. Mata kita, jaga pandangan mata kita. Jangan tengok pada benda-benda yang melalaikan. Saya erti katanya tak boleh lah ada hiburan ke apa ke. Bukan salah, boleh. Tapi pandai-pandailah jaga. Nak tengok Netflix silakan. Nak tengok Disney Plus silakan. Tapi jangan sampai kita lalai ibadah yang lain. Dan tengok pun perkara-perkara yang kata orang tu sesuai tontonan umum keluarga. Tengoklah cerita harimau kejar kumbang ke, National Geographic ke, cerita bulan ke. Cari. Ini semua adalah info-info pelajaran yang boleh menukuk tambah ilmu kita sendiri. Ingat, bila kita jadi lebih pintar, kita jadi lebih waras, kita jadi lebih peka dengan keadaan di sekeliling kita, itu juga merupakan satu ibadah. Pergi ke sekolah, ibadah. Pergi ke kerja, ibadah. Masak untuk ahli keluarga juga ibadah. Maka itu salah satu contohnya. Sedekah bagaimana? Macam tadi kita dah maklumkan. Peluang bersedekah bukan berkurangan. Meskipun tak ada tabung tin dan tabung kayu yang mungkin disosong ataupun disorong oleh orang-orang ataupun dipegang oleh anak-anak waktu Ramadan atau waktu Jumaat. Tapi ada juga platform-platform yang lain. Seperti PayNow, bank transfer, masih lagi boleh kirim cek bagi mereka yang nak bayar melalui cek dan sebagainya. Cuma perbezaannya kita tak dapat hadirlah. Zakat fitrah pun masih lagi boleh bayar. Bukan tak boleh bayar. Bayar je lah pakai PayNow, pakai bank transfer dan sebagainya. InsyaAllah masih lagi terjalin. Masih lagi dilaksanakan. Cuma caranya berbeza. Tak biasalah Ustaz. Biasakan.
biasakan. Norma baru. Kerana saya kira pada setiap zaman yang berlalu, ada saja perubahan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan pada zaman tersebut. Ini adalah zaman kita, tuan-tuan dan puan, di mana perubahan gaya kehidupan kita tu dah nampak sangat berubah sikit. Kan? Kalau dulu tu asyik main Candy Crush saja, sekarang dah tahu dah macam mana nak cari podcast, macam mana nak cari bahan-bahan ilmiah dekat YouTube dan sebagainya. Ini ruang-ruang, tuan-tuan. Kita tak dapat datang masjid, memasjidkan diri kita terlebih dahulu. Memasjidkan telinga kita, mata kita, percakapan kita. Cakap benda yang baik-baik je lah. Benar. Jangan cakap benda yang tak elok. Jangan suka mengumpat. Tuan-tuan, pada zaman sekarang ni fitnah tersebar luas. Dalam kebaikan ada fitnahnya. Dan terkadang dalam kesalahan tak ada pula fitnah tersebut. Ataupun tak ada pula yang mengatakan bahawa ia benda yang salah. Diingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim kisah tentang Luqman Al-Hakim. Diajar kita untuk mendirikan solat, melaksanakan puasa. Tapi ada satu yang Luqman memberikan pesanan yang saya kira satu pesanan yang sangat penting. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu atas segala ujian yang kamu dapati, yang kamu hadapi. Ini ujian dia, tuan-tuan. Allah dah cakap dah solat, puasa lebih dahulu. Tapi kemudian Allah tambah, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu atas segala apa yang Allah menguji kamu dengannya. Maka kita bersabar. Memasjidkan telinga kita, mata kita, pandangan kita, percakapan kita. Cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak cakap, diam je macam Ustaz Muslim. Tak payah cakap apa-apa. Pasal nampak letih dah. Puasa, tuan-tuan. Lagi 1 jam lagi nak tunggu maghrib ni. Kan? Hampir tadi asar tadi tu saya nampak dia makan biskut. Pasal apa? Dengar sama sangat azan asar kat masjid macam azan maghrib. Rupanya Bilal dia sama. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita masjidkan diri kita. Kemudian yang keduanya, jadikan ruangan rumah itu rumah yang dingin dengan ibadah. Jangan jadikan rumah tu tempat panas. Jadikan rumah tu tempat yang penuh dengan keindahan Al-Quranul Karim. Keindahan Islam ada kat dalamnya. Bukanlah hias satu rumah tu dengan Quran. Tidak. Tapi first thing and foremost, ni dah 8 hari dah ni. Dah seminggu dah ni. Dah jumpa belum Quran kat lemari? Kalau masih di kalangan kita ada yang masih belum mendapatkan Al-Quran kat rumah, tak tahu letak kat mana lah Ustaz. Cuba cari. Kalau yang dah jumpa tu, lihat berapa tebal abuk ada kat atas Quran tu. Kalau nampak ada abuk kat atas Quran tu, begitu banyaklah abuk yang menutupi hati kita dan iman kita. Sama juga macam mana kita nak bersihkan Quran, kita lap dan tiupkan. Hati kita pun sama, kita tiupkan. Dengan kita bertaubat, kita melafazkan zikir kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah SWT. Yang masalahnya ni, yang tak jumpa Quran langsung. Carilah Quran selagi masih ada waktu di dunia ini. Kerana ini bulan Quran. Syahrul Quran. Diturunkan satu anugerah yang sangat besar kepada umat manusia. Inilah dia bulannya. Syahrul Quran. Dan dalam Quran itu termasuk terkandung segala macam rahsia ibadah. Maka Syahrul Quran, Syahrul Ibadah. Dan apabila kita dah beribadah, kita dah faham intipati Quran. Sama juga macam sahabat saya Ustaz Muslim ni. Kalau kita tengok wajah dia ni, bahagia je. Senyum sikit Ustaz. Nampak? Bahagia je. Ini ada dia. Syahrus Sa'adah. Bulan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Tuan-tuan, kita ni duk marah, tak dapat pergi masjid. Kita duk marah. Ya, kerana booking kita nak pergi restoran pun tak dapat. Pergi masjid tak boleh, restoran pun tak boleh. Pergi mana pun tak boleh. Kan? Tuan-tuan, ada lagi makan kat rumah. Saya kira mengamuk kita macam mana pun. Maghrib tahun ni pukul apa? Semalam maghrib pukul apa? Lupa dah. Kan 7 lebih lah. Lebihnya tu kita tahu kan. 7 lebih. Lebihnya tu kita nak kena check balik. Maklumlah. Tuan-tuan. Tapi saya kira kalau dah masuk kan dekat radio tu bacaan Quran, tahun ni kita selalu dengar suara Ustaz Hanan kan, Farihin, suaranya masya-Allah. Dengar je suara Ustaz Hanan. Wah, hebat. Dah nak buka dah ni. Bukan pasal antipati syarahannya. Suaranya yang diingat. Dengar je suara ni, dah nak buka dah. Bahagia tak kita? Oh, bahagia. Waktu tu lah, lagi 5 minit nak berbuka. Kita dah siap dah. Air laici dah siap dah. Kurma sebiji. Laici 3 biji. Sunnah ikut laici. Kan? Kemudiannya nasi goreng dah siap. Makanan. Muka bahagia. Itulah dia, tuan-tuan. Rasul dah berkata, antara kebahagiaan yang besar, tatkala berbuka. Bahagialah bulan Ramadan. Syahrus Sa'adah. Dan kemudiannya,
Bahagia yang kedua pada bulan yang penuh dengan kebahagiaan ni. Apakah dia? Waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Belum meninggal, belum lagi. Kalau tadi ustaz kata welcome to rahmatullah. Kan? Rahmatullah tu tempat, belum lagi kat belakang nama. Kan? Ataupun kat depan, almarhum ke almarhumah. Artinya adalah waktu solat kita tu. Waktu solat kita ni dah seminggu dah tuan-tuan. Ada rasa difference tak? Ada rasa perbezaan tak? Artinya dalam kata bila kita melaungkan takbir Allahu Akbar, ada perbezaan tak? Rasa lain tak? Rasa seronok tak? Rasa terbiasa lah pasal dah seminggu kan. Mungkin pada hari pertama sembahyang 20 rakaat, mau lengit dibuatnya. Tapi kalau dah seminggu 20 rakaat, okey saja. Kan? Tak ada masalah. Jadi it needs practice. Jadi yang kedua, kita memasjidkan rumah kita. Kita memasjidkan ahli keluarga kita. Tutup aurat dan sebagainya. Kalau dah terbiasa yang mendedahkan aurat kat rumah time ni lah, kita pakai aurat. Cuma pukul 12 malam jangan pakai telekong putih. Terkejut abang tu tengah tengok TV. Abang. Maghrib tak pakai telekong putih, pakai telekong pink. Pukul 12 malam dia pakai telekong putih. Dah kenapa? Kan? Katanya bulan Ramadan setan-setan dikunci. Covid tak dikunci ke? Kan? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, tutup aurat. Lebih indahkan diri kita. Perbanyakkan menggunakan, mentalbiskan pakaian-pakaian itibak Nabi SAW, nutupi aurat dan sebagainya, ikuti sunnah baginda SAW, nutupi kepalanya. Waktu kita masak, perbanyakkan zikir pada Allah SWT, baca Quran ke apa ke, subhanallah walhamdulillah, contoh. Jadi waktu kita makan pun rasa makanan tu menjadi satu zikrullah. Semayang on time, jangan lambat. Kan? Kat rumah dah, carilah wangi-wangian yang paling sedap, beli. Sekarang kan boleh online. Kalau nak pergi Arab Street, malas, order online. Okay, no problem. Kan? Bakar bukhur yang ada, pakai minyak wangi. Kalau tak suka yang jenis asap, beli saja yang Febreze ke apa ke. Spray kat abang ke, kat anak kita tu biar wangi sikit. Jangan chemical tu, pakailah minyak atar. Kan? Biar sedap. Jadi bila kita semayang pun sedap. Nak lagi, pakai raudah punya minyak kat sejadah. Tuangkan. Bila sujud, rasa macam raudah. Sampai kan? Madinah dah. Sampai Madinah dah. Sekali bila bangun, ini bukan sudais ni. Imam rumah kita, imam habis. Bukan imam sudais. Kan? Tak apa, kasih can. Pelan-pelan lah. Kalau kita tak kasih dorongan, bila suami kita nak jadi sudais? Kan? Jadi kasih can. Semayang kat rumah aja lagi 10 tahun. Jangan register pergi masjid. Kan tuan-tuan? Yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Saya kira tak lama lagi nak buka dah. Dah haus juga dekat ni. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Saya kira seminggu setelah Ramadan ini, kita introspeksi diri kita lah. Kita tepuk dada, tanya iman, apakah perubahan yang kita nampak dalam diri kita. Sudah-sudahlah tu, kita cepat naik angin dan marah. Kita marah dan naik angin pun tak boleh ubah keadaan. Kalau penuh, penuh juga. Tapi ingat, isi hati kita ni masih lagi boleh dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Jangan penuhkan hati kita dengan kebencian. Jangan penuhkan hati kita ini dengan zon ataupun sangka buruk pada badan-badan ataupun ahli-ahli agama dan sebagainya. Kita berikan dorongan dan sokongan. Dorongan dan sokongan tu boleh dalam bentuk doa. Tuan-tuan, meskipun kita ni asatizah, tak semestinya doa kita makbul. Bahkan saya kira mungkin di kalangan tuan-tuan perempuan yang sedang menyaksikan video kita pada hari ini, sedang mengaminkan. Aminnya tuan-tuan perempuan mungkin adalah lebih makbul daripada doa yang saya dan Ustaz Muslim bacakan ataupun imam di masjid bacakan. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, perbanyakkan ingat Allah Subhanahu taala agar hati kita kian tenteram, hati kita kian lunak dengan peringatan daripada Allah Subhanahu taala, hati kita kian lembut dengan bisikan daripada Al-Quranul Karim yang sentiasa dimasukkan dalam telinga kita, menjadi halwa telinga dan iman kita. Perbanyakkan dengar nasihat-nasihat agama seperti ini. Bahkan saya kira banyak lagi badan-badan ataupun ruang-ruang yang mengongsikan ilmu yang bermanfaat yang ada. Kalau nak dihimpunkan, Ramadan penuh 24 jam pun hari-hari kita dengar, takkan cukup habis dengar. Semua tazkirah Ramadan yang dikumpulkan satu dunia ini. Ambil peluang, tambahkan lagi keimanan kita, ilmu kita, memartabatkan lagi tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Saya doakan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh makna. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang merubah gaya kehidupan kita. Ramadan kali ini dengan izin Allah Subhanahu taala menjadikan kita lebih akrab bersama Allah.
menjadi akrab dan rapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan kali ini menaik tarafkan prestasi dan tahap mutu ibadah kita. Kerana kita dah lebih mengerti keadaan COVID ini. Kita dah lebih mengenal bagaimana nak melusuri ataupun melewati bulan yang penuh dengan syahdu dan ujian ini. Kita dah tahu dah. Tak boleh pergi masjid, tak apa, semain kat rumah. Tak ada masalah. Oleh kerana itu, semoga kita menjadi lebih sabar. Kita menjadi orang yang lebih terdidik dan terkawal. Agar insya-Allah masa depan kita juga terkawal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ingat tuan-tuan, Aidul Fitri yang sebenarnya bukanlah pada penghujung bulan ni nanti, ataupun di bulan Mei nanti, di mana kita sambut dengan solat hari raya dan sebagainya. Jangan lupa booking. Tapi tuan-tuan, Aidul Fitri yang sebenarnya adalah saat kita menginjakkan kaki kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ladang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla, insya-Allah. Di mana dalam syurga tersebut diberikan kepada kita dua kebahagiaan yang agung. Kebahagiaan melihat Allah dan kebahagiaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Fizar atas perkongsian yang begitu bermakna pada petang yang penuh barakah ni. Alhamdulillah telah kita selesai Ustaz, masya-Allah, dan kita harapkan para muslimin muslimah juga mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fizar. Para muslimin muslimah jemaah yang dirahmati Allah sekalian, teruskan untuk bersama kami Masjid Al-Muttaqin dalam siri syarahan dalam bulan Ramadan ini, dan juga program-program yang diadakan sama ada di online ataupun di masjid. Jadi insya-Allah kita harapkan para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan, dan teruskan berdoa, teruskan membaca doa. Kita selalu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dengan itu saya akhiri forum ringkas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.